Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khabar semua, semoga sihat walafiat. Semoga Allah SWT memberi kita rahmat, keampunan, ketenangan, kebahagiaan dan kejayaan dunia akhirat. Moga kita semua sentiasa kuat mengharungi segala ujian-ujian dalam hidup kita. InsyaAllah pada petang yang indah ni, sebelum kita menunggu waktu maghrib, saya nak sembang-sembang tentang ujian. Saya nak kongsi tentang hakikat ujian. Sebab apa? Sebab hidup kita ni tak pernah lari daripada ujian. Lepas satu sampai kita mati. So hari ni saya nak share sikit dan kongsi sikit pasal ujian. Dan kalau korang semua pun ada ujian, ada masalah yang korang sedang lalui, korang nak luahkan, korang nak cerita, bolehlah luah dekat button question. Nanti saya akan baca dan saya akan kongsikan juga apa-apa solusi ataupun apa-apa pesanan yang saya boleh berikan lah, InsyaAllah. Apapun, sebelum kita mulakan sesi sembang santai kita ni, sesi luahan perasaan tentang hakikat ujian dan apa-apa ujian yang kita sedang lalui, apa-apa masalah yang kita sedang lalui, ataupun apa-apa soalan yang korang nak tahu tentang hakikat ujian hidup ni, sebelum kita nak kupas topik kita tu, saya nak iklan sikit untuk pengetahuan korang. InsyaAllah hari ni adalah hari terakhir, esok adalah hari terakhir untuk free postage pre-order t-shirt jersey eksklusif daripada Tarbiyah Sentap, iaitu t-shirt edisi Pahlawan dan juga Sri Kandi. So kalau korang berminat nak dapatkan t-shirt eksklusif jersey keluaran Tarbiyah Sentap ni, korang boleh swipe up je ataupun tekan link dekat bio saya. InsyaAllah stok terhad dan free postage. Sepatutnya malam ni last free postage, tapi kami bincang-bincang, kami lanjutkan free postage sampai esok, InsyaAllah. Okey, jom kita mulakan sesi sembang-sembang kita. Assalamualaikum. Kalau hati gelisah, macam mana nak tenangkan? Okey, kita ni dalam hidup kita, setiap hari ada ujian yang datang. Setiap hari ada masalah. Macam-macam yang kita fikir, macam-macam yang kita risaukan, macam-macam yang kita takut. Banyak benda yang membuatkan kita sedih. Banyak benda yang membuatkan kadang-kadang kita rasa nak putus asa. Selepas satu, seakan-akan tak ada jalan keluar dan tak ada penghujung. Sampai satu tahap kita rasa kita ni gelisah, resah, tak tenang, serabut, rasa penat, lelah. Sometimes kita banyak menangis. Kita tak tahu macam mana nak keluar daripada kegelisahan ni. Tapi ingat beberapa perkara. Saya bagi contoh, botol yang ringan, botol tak ada air, botol plastik tu, kalau kita pegang sekejap, kita tak rasa berat pun, kita tak rasa beban pun bila pegang botol kosong yang ringan tersebut. Tapi sekiranya kita pegang botol tu lama-lama, lama-kelamaan tangan kita akan rasa lenguh. Kita akan rasa beban, walaupun botol tu hakikatnya hanyalah ringan. Tapi disebabkan kita pegang lama-lama, botol yang ringan tersebut akan menjadi berat dan kita akan rasa beban, lenguh tangan. Sama juga bila Allah hadirkan ujian dan masalah dalam hidup kita. Sekiranya kita terlalu rungsing, terlalu fikir, terlalu risau tentang masalah tersebut, kita akan rasa penat, kita akan rasa sakit, kita akan rasa resah, gelisah. Tapi sekiranya kita fikir balik, kita kembali balik kepada pencipta ujian tersebut,
dan pemberi jalan keluar kepada ujian tersebut, iaitu Allah SWT, ujian tersebut akan terasa ringan, akan terasa mudah, kita akan terasa kuat dan sebagainya. Sebab itulah bila ada masalah, bila diuji, kadang-kadang kita ni banyak cari solusi pada manusia, cari solusi dengan hiburan. Bila serabut tak tenang, kita tengok movie. Bila serabut tak tenang, ada masalah, kita tenangkan diri kita, tengok drama, tengok anime. Bila serabut ada masalah, rasa stres, tertekan, kita dengar lagu yang pelik-pelik. Bila ada masalah, serabut, tertekan, kita banyak buat benda-benda yang sebenarnya benda yang kita buat tu tak menghilangkan keresahan pun. Bahkan benda tu membuatkan hati kita semakin tak tenang. Kita lupa sepatutnya yang pertama kita perlu cari, yang pertama kita perlu kembali bila kita ada masalah ni adalah kembali pada Allah SWT. Tapi kita lupa benda tu. Kita rasa Allah tak boleh selesaikan masalah kita. Sedangkan Allah kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan daripada Allah dengan sabar dan solat. Hari ni sejauh mana bila kita ada masalah, kita solat pada Allah SWT, solat hajat. Hari ni sejauh mana bila kita resah, gelisah, tak tenang, kita baca Quran, kita solat tahajud bangun malam, kita zikir, kita beristighfar pada Allah. Hari ni sejauh mana bila kita ada masalah, kita bersedekah. Hari ni sejauh mana kita ada masalah, kita tenangkan diri kita dengan solat, dengan doa. Tak ramai orang yang bila dia ada ujian, dia kembali pada Allah. Dia lebih mencari makhluk berbanding mencari Khalik. Kita lebih suka meluahkan pada manusia. Kita lebih suka dapatkan attention dan perhatian manusia. Kita lebih suka berhibur dengan hiburan-hiburan yang hakikatnya melalaikan kita, menjauhkan diri kita daripada Allah. Yang mana itulah yang menjadi punca pelbagai musibah berlaku dalam hidup kita. Tapi kita lupa nak kembali pada Allah. Kadang-kadang kita melewat-lewatkan solat. Ada yang tak solat. Ada solat tak cukup 5 waktu. Al-Quran, kita lama tak baca, dah lama tak khatam Al-Quran. Sedekah pun sikit-sikit je. Tahajud dah lama tak bangun. Doa pun sekejap-sekejap je. Itu pun kita tak faham apa yang kita doa. Akhirnya masalah kita tak selesai. Hati kita semakin gelisah, tak tenang, tak jumpa jawapan. Sebab tu sebenarnya Allah uji kita sebab Allah nak ajar kita sesuatu. Allah nak ampunkan kita, Allah nak naikkan darjat kita, dan Allah nak kita belajar sesuatu daripada ujian yang diberi. Yes, berat memang berat, tapi kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan uji seseorang dengan sesuatu benda yang dia tak mampu. Bila kita tengah diuji, berat macam mana pun, ketahuilah kita mampu atasi ujian tersebut. Kalau kita tak mampu, dah lama kita mati dah. Tapi kita mampu. Sebab tu Allah uji. Dan bila kita dapat mengharungi ujian tersebut, kita akan menjadi orang yang lebih kuat selepas ini. Sebab tu bila ada masalah, kembali pada Allah. Saya ada buat satu lagu sebenarnya. Lagu ni akan rilis pada bulan depan, tapi bukan saya yang nyanyi lah. Yang nyanyi adalah kumpulan daripada TV Dakwah, Autotune Band. Tapi lirik dan lagu saya buat. Tajuk lagu ni adalah Sedar. Mungkin akan rilis pertengahan September insyaAllah. Lagu ni saya buat sempena COVID-19. Time tu saya rasa sangat terpukul lah. Kita pun tahu COVID-19 ni semua orang terjejas. Dan saya sendiri pun diuji macam-macam time COVID tu. Kadang-kadang rasa memang saya terpukul lah. Saya rasa terduduk. Dan ketika itulah saya
meluahkan perasaan saya dengan satu lagu yang saya buat, yang akan rilis tak lama lagi. Yang mana chorus dia, saya nyanyi sikit suara saya tak sedap tapi saya nyanyi sikit. Saya nak cerita kat korang lirik dia. Baru okay. Lirik dia macam ni. Baru aku fahami mengapa tidak berhenti engkau menguji. Kerana engkau sayang, kerana engkau cinta aku dan agar ku sedar. Telah lama aku berdosa tak lelah, namun apabila kau hadirkan musibah, hatiku terpukul. Tu antara lirik lagu tu. Siapa tu? Kawan. Siapa? Kawan ke? Kenapa dah dia cari partner ataupun rumpai? Ramai ke? Ha? Tak tahu 3 orang ke? Sekejap ada orang datang. Ada orang datang. Ya. Pak ni, Tu, Pak ni tak perasan ke ada kawan? Rom. Ada kerja. Okay. Okay. So, lagu tu saya buat tentang sedar lah. Kita kena sedar Allah uji kita ni sebab apa. Kadang-kadang kita lupa. Rupa-rupanya Allah uji kita sebab Allah nak sedarkan kita. Dah lama sangat kita lalai. Soalan seterusnya. Macam mana nak prevent rasa cemburu dengan kejayaan orang? Kita tak dengki just cemburu. Sebenarnya, kenapa perasaan cemburu tu boleh hadir? Cuba kita muhasabah diri kita. Kenapa aku cemburu? Kenapa aku rasa tak sedap hati dengan kejayaan orang lain? Kenapa bila ada orang berjaya, terutama kawan-kawan terdekat kita yang berjaya, yang lebih daripada kita rasa sedih, kita rasa serabut. Sebab apa? Sebab kita rasa cemburu lah. Perasaan cemburu tu merasuki jiwa dan sadu badi kita. Sebenarnya kita kena tahu, anak Adam ni, kita semua manusia ni, Rasulullah kata, takkan pernah puas. Hatta kalau kita dah dapat segunung emas pun, kita takkan puas. Kita nak gunung emas yang kedua. Dapat gunung emas yang kedua pun, kita nak gunung emas yang ketiga. So, akhirnya, nafsu kita, diri kita takkan puas. Bahkan, kalau kita dapat lebih daripada orang tu pun, kita sentiasa akan melihat orang yang lebih daripada kita juga. Dan still takkan puas. Perasaan cemburu tu akan hadir. Kita akan tak tenang, serabut, tertekan. Kita akan rasa putus asa. Dan masalah takkan selesai. Sebab itulah saya nak muhasabah diri saya dan kepada anda semua. Ingat. Akhirnya, kunci kebahagiaan adalah syukur. Sebenarnya Allah dah bagi kita cukup dah. Allah dah bagi kita cukup. Tinggal kita je nak rasa cukup dengan apa yang ada. Allah dah bagi kita macam-macam. Kita boleh makan lagi pada hari ini. Alhamdulillah. Kita boleh minum lagi pada hari ini. Alhamdulillah. Kita masih boleh belajar lagi pada hari ini, menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kita boleh hidup lagi pada hari ini. Alhamdulillah. Rasa cukup dengan apa yang ada. Kenapa kita perlu cemburu pada orang lain? Sebab tu akhirnya, bila perasaan cemburu tu datang, ya kita tak minta perasaan tu, tapi setan cocok. Dan akhirnya benda tu membuatkan kita berfikir, rasa tak sedap hati, serabut. Lawan perasaan tu. Muhasabah balik diri. Apa lagi yang aku tak cukup? Dah macam-macam benda yang Allah bagi. Daripada aku cemburu, lebih baik aku bersyukur. Sebab cemburu tu tak menambahkan apa-apa, melainkan kita semakin tertekan dan serabut. Tetapi bila kita bersyukur, hati bahagia. Bukan tu je, bahkan janji Allah,
La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, kami tambah nikmat. So daripada kita cemburu dengan kejayaan orang lain, yang mana andai kita cemburu tu, kejayaan kita tak bertambah pun, lebih baik kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Dan janji Allah, andai kita bersyukur, Allah tambah nikmat kita. Tapi janganlah bersyukur sebab nak nikmat bertambah. Tapi bersyukur tu biar ikhlas. Ya Allah, aku bersyukur ni sebab aku berhak bersyukur. Aku berhak bersyukur dengan segala nikmat yang kau dah bagi pada aku. InsyaAllah bila kita tanam perasaan syukur, rasa cukup dengan apa yang ada, wallahi kebahagiaan akan hadir, ketenangan akan hadir insya-Allah. My parents dah nak cerai, what should I do? Ini pun ujian juga. Saya mendoakanlah semoga yang bertanya ni ataupun sesiapa saja yang dalam live pada petang ni diuji dengan ujian keluarga, mak ayah nak bercerai, mak ayah bergaduh dan sebagainya. Saya tahu berat. Nak menghadapi ujian keluarga ni adalah satu benda yang sangat berat. Sangat berat. Dan tak ada pilihan lain melainkan sabar dengan ujian tersebut. Yes, saya cakap senang lah. Saya nak nasihat orang untuk bersabar, nampak macam senang. Tapi sebenarnya saya tahu orang yang menghadapi situasi tersebut susah nak melalui saat-saat tu. Saya yakin orang yang diuji dengan masalah keluarga ni hampir setiap hari dia menangis, hampir setiap hari dia berdoa. Saya faham benda tu. Mungkin saya tak faham sangat sebab saya tak melalui ujian tersebut. Tapi apa yang saya boleh nasihat kepada kamu ataupun sesiapa saja yang menghadapi ujian keluarga ni, ujian mak ayah bercerai, mak ayah bergaduh dan sebagainya. Pertama, kita sebagai anak, apa pun keadaan, jangan benci mak ayah kita. Kita boleh benci perbuatan tersebut. Sekiranya mereka ada melakukan kesalahan, kita kena benci perbuatan tersebut. Perbuatan salah tu kita benci. Tapi jangan benci orang tersebut. Sebab takut-takut bila kita terlalu benci orang tersebut, benci mak ayah kita dengan kesalahan yang mereka lakukan, kita benci lebih-lebih. Takut-takut na'udzubillah min zalik, suatu hari nanti kita pun diuji dengan benda yang sama, which is bila kita dah kahwin, kita pun tak dapat jadi mak ayah yang baik. So kita tak nak benda tu terjadi. So bila mak ayah kita bergaduh, bercerai-berai, benci perbuatan tersebut, tapi jangan benci mereka. Doakan mereka agar Allah ampunkan dosa mereka. Sebab tak ada manusia yang sempurna. Mak ayah kita bukan malaikat, kita pun bukan malaikat. Dan nak menjadi mak ayah ni bukan satu benda yang senang. Susah. Nak menyara keluarga dengan kerja tak stabil, ekonomi tak stabil, konflik demi konflik, penat. Nak menjaga anak lagi, macam-macam. Ujian datang depan, belakang, kiri, kanan. So kita doakan apa pun yang terjadi selepas ini untuk mak dan ayah kita. Doakan kebaikan untuk mereka, doakan keampunan untuk mereka, doakan keberkatan hidup mereka, doakan agar Allah memberi mereka hidayah, doakan Allah bagi mereka syurga. Sebab akhirnya mereka mak ayah kita. Ingat, benci perbuatan, bukan benci pelaku salah tersebut. Sebab takut-takut kalau kita benci lebih-lebih, kita pula yang diuji. Kedua, sebagai anak, apa pun keadaan, teruskan buat baik pada mak ayah. Tak salah kalau nak menangis, tak salah kadang-kadang kita nak tegur mak ayah kita. Kadang-kadang kita terpaksa tinggi suara sikit kepada mak ayah sebab nak leraikan pergaduhan dan sebagainya. InsyaAllah Allah Maha memahami. Tapi yang penting kita terus buat baik pada mak ayah, terus berbakti pada mak ayah, terus mendoakan mak ayah. Doa anak yang soleh tu makbul insya-Allah. Wallahu alam. Saya doakan
kepada semua yang ada masalah keluarga, moga terus kuat menghadapi ujian. InsyaAllah. Ingat pesanan saya tadi, bila ada masalah, ingat Allah kata wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan solat. Ada masalah, sabar dan solat. Solat, 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 solat. Allah akan bagi jalan keluar bagi semua masalah. Betul? Tadi ada yang medis. Boleh tak? Okey, sebelum kita masuk Boleh tak boleh bijak? Sebelum kita masuk soal jawab yang seterusnya, saya nak bagi tahu, alhamdulillah sekarang ni Tarbiyah Sentap baru saja buka pre-order untuk t-shirt eksklusif, jersey eksklusif keluaran Tarbiyah Sentap. Yang lelaki edisi pahlawan, yang perempuan edisi Sri Kandi. Kalau korang nak tengok design dia semua, nak pre-order semua, korang boleh tekan link di bio saya ataupun swipe up je story saya, insyaAllah. So pre-order sekarang, esok last free postage. Sepatutnya malam ni last free postage, tapi ramai yang request untuk extend kan. So kami extendkan sampai esok free postage. Selepas esok dah tak ada free postage. So dapatkanlah t-shirt edisi pahlawan dan Sri Kandi, insyaAllah. Soalan seterusnya. Assalamualaikum. Ujian tu tanda Allah sayang. Allah takkan uji hambanya di luar kemampuan. Tapi kenapa ada yang diuji sampai menjadi gila? Ini soalan yang agak crucial yang perlu kita fahami sama-sama. Sebenarnya, sekiranya kita memahami hakikat hidup kita, kita memahami hakikat dunia ni, kita memahami kenapa Allah ciptakan kita, kita memahami apa tujuan hidup kita, kita takkan mudah putus asa dengan ujian yang berlaku di sekeliling kita. Saya bagi contoh. Siapakah orang yang paling banyak diuji? Kadang-kadang kita ni, kita rasa kitalah yang paling banyak ujian. Ada orang couple clash, dia tak boleh terima dan dia rasa dialah yang paling banyak ujian, dan dia tak dapat menanggung ujian tersebut sampai nak bunuh diri, kelar tangan. Padahal putus cinta je pun, siapa suruh bercinta kan? Kadang-kadang kita punya barang hilang, kita rasa macam inilah masalah yang paling besar kat dunia ni, akulah yang paling diuji. Kadang-kadang kita kematian orang yang tersayang, kita rasa itulah ujian yang paling tinggi, kitalah yang paling banyak diuji. Tapi sebenarnya yang paling banyak diuji adalah para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul diuji bertubi-tubi. Dan para Nabi dan Rasul itu pun manusia juga. Mereka menangis, mereka sakit, mereka sedih, mereka down, kadang-kadang hampir berputus asa. Ingat Nabi-Nabi tak pernah down ke? Nabi-Nabi, para Rasul tak pernah putus asa ke? Pernah juga. Bahkan Allah rakamkan dalam Al-Quran. Allah cerita, hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu, sehingga para nabi dan rasul ni diuji sehingga idza stai'asar rusul, para rasul rasa berputus asa, wa dhannu annahum qad kudzibu, sampai satu tahap mereka rasa mereka telah ditipu oleh Allah SWT. Bayangkan para nabi dan rasul buat dakwah, berjuang, dakwah kena pukul, kena maki, diugut bunuh, diherdik, dipulau oleh kaum dia. Sampai satu tahap para nabi berputus asa dan Allah kata wa dhannu annahum qad kudzibu. Para rasul rasa seolah-olah
mereka telah ditipu oleh Allah. Ish, betul ke Allah ni? Sampai macam itu. Nak kata ujian yang dilalui oleh para Nabi dan Rasul lagi dahsyat. Kemudian hatta idza ja'ahum nasruna, Allah pun memberi kemenangan untuk para Nabi dan Rasul. Sebab itulah bagi saya dalam hidup ni, cara nak kuat dengan ujian adalah cuba kita tengok orang yang lagi dahsyat ujian daripada kita. Sebab kadang-kadang bila kita tengok diri kita je, kita rasa macam kita lah yang paling banyak ujian sekali. Tapi bila kita tengok orang lain, baru kita tahu rupa-rupanya ada orang yang lagi dahsyat ujian dia. Saya bagi contoh. Bila isteri saya nak beranakkan anak yang pertama, sebelum nak beranakkan anak yang pertama tu, isteri saya menghadapi komplikasi dan baby dalam perut isteri saya tu pun menghadapi komplikasi, yang mana isteri saya ada risiko meninggal. Bayi dalam perut itu pun ada risiko untuk meninggal dunia. Satu hari selepas saya balik daripada surau, time tu solat subuh, saya nak kejut isteri saya solat subuh. Saya angkat dia daripada katil. Isteri saya turun katil, tiba-tiba keluar darah yang sangat banyak. Saya cepat-cepat bawa dia dekat hospital. Time tu baru 7 bulan dalam perut. Dan bila bawa pergi hospital, doktor kata kena beranakkan sekarang juga. Premature lah. Kalau tidak, sama ada anak saya mati ataupun ada risiko pada isteri saya. Cuma kalau nak beranakkan anak saya, ketika itu juga anak saya pramatang lah, premature, baru 7 bulan, dan kena letak dekat incubator. Saya tanya doktor, sekiranya anak saya selamat dan perlu letak dalam incubator, berapa bulan dia kena duduk dalam incubator tu? Doktor kata paling kurang sebulan. Saya tanya berapa ringgit kena bayar? Satu hari RM1,000. Maknanya lebih kurang RM30,000 saya kena keluarkan untuk selamatkan anak saya. Ketika tu saya dah buntu. Saya rasa macam, ya Allah, anak risiko, isteri pun ada risiko untuk meninggal. Saya rasa macam terpukul ketika tu. Dipendekkan cerita, alhamdulillah Allah selamatkan bayi saya. Dan anak saya lahir premature lah, 1.3 kilo je, dan duduk dekat incubator lebih kurang 20 hari macam tu. Dan isteri saya ketika dia duduk dekat ward tu, setiap hari isteri saya kata dia sakit kan. Saya pun kesian kat dia. Tiba-tiba satu hari saya nampak dia macam tenang sikit. Saya tanya, sayang okey tak? So dia kata, bang, saya ingatkan saya lah yang paling banyak ujian. Anak premature lahir, risiko dan sebagainya, sakit ni sakit tu. Tiba-tiba dia nampak orang dekat ward depan dia, katil depan, katil isteri saya tu depan dia ada katil orang lain. Isteri saya tanya, akak sihat kak? Anak akak macam mana? Orang tu kata, oh, anak saya meninggal. So bila isteri saya dengar benda tu, isteri saya rasa macam, ya Allah, aku rasa aku ni paling banyak ujian. Rupanya ada orang yang lagi dahsyat ujian yang Allah uji mereka. So akhirnya bila isteri saya membandingkan ujian dia dengan ujian orang yang lebih dahsyat lagi, isteri saya rasa bersyukur. Alhamdulillah aku tak diuji seteruk itu. Alhamdulillah. Dan benda tu menguatkan isteri saya. Sebab tu dalam hidup kita, kalau kita tak nak tertekan dengan ujian yang banyak berlaku dalam hidup kita, kita banyak muhasabah diri kita. Kita baca balik kisah-kisah ataupun jumpa balik orang-orang yang lagi dahsyat ujian. Contohnya dekat Palestin, dekat Syria, dekat Afrika, makan pun tak cukup. Orang-orang yang miskin. Kita ni alhamdulillah Allah bagi macam-macam nikmat. Cuma itulah kadang-kadang kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih daripada kita. Sebab tu kita
kita tak boleh terima ujian yang Allah bagi ni. Sedangkan sebenarnya kita mampu. Kita mampu. Sebab itulah bila diuji, sabar. Saya nyanyi balik lagu yang bakal rilis. Saya ada buat satu lagu. Lagu ni akan rilis insyaAllah pertengahan September. Tajuk lagu ni Sedar. Sedar. Lagu ni saya buat time COVID-19. Time tu saya memang down teruk. Sebab saya meniaga kan, saya buat buku, saya publisher buku. Tiba-tiba PKP, COVID ni, pesta buku cancel. Kedai buku tutup. Dan saya kena menanggung lebih kurang 17 staff. Dan saya rasa macam, ya Allah, macam mana ni? Saya rasa down, memang rasa, ya Allah, ini memang ujian, tak pernah lah diuji seteruk ni, contohnya kan. So saya luahkan perasaan saya tu dengan lagu yang saya buat ni. Tajuk lagu tu Sedar. Sebab bila saya muhasabah balik, saya muhasabah lagi diri saya, akhirnya saya buat kesimpulan, kenapa Allah uji aku? Kenapa Allah buat aku jadi macam ini? Kenapa Allah timpakan perasaan sedih, perasaan takut, perasaan kecewa, perasaan tak tenang dalam hati aku? Sebab apa? Sebab Allah nak ampunkan dosa kita. Banyak sangat dosa kita. Kita lalai lama sangat. Kita je tak perasan kita lalai. Allah nak angkat darjat kita. Allah nak bagi kita pahala. Dan yang paling penting, Allah nak sedarkan kita daripada kelalaian. So akhirnya saya buat lagu, saya buat lirik dan buat lagu. Tapi bukan saya yang akan nyanyi. Saya akan, adalah kumpulan Autotune Band akan nyanyi. Nantikan di YouTube Tarbiyah Sentap pertengahan September. Tapi chorus dia, lain hati-hati. Baru aku fahami mengapa tidak berhenti engkau menguji. Kerana engkau sayang, kerana engkau cinta aku dan agar ku sedar. Telah lama aku berdosa tak lelah, namun apabila kau hadirkan musibah, hatiku terpukul. Itulah antara lirik dia, saya buat sikit. So nantikanlah lagu tu. Lagu tu bagi saya so meaningful. Sebab lagu tu tentang diri saya sendiri. Time tu bila Allah bagi saya musibah tu, saya rasa sangat-sangat terpukul. Tapi bila saya terpukul tu, benda tu yang membuatkan saya semakin dekat dengan Allah SWT. Sebab tu macam saya sebut dalam lagu tu, Allah uji ni sebab apa? Sebab Allah nak kita sedar. Telah lama aku berdosa tak lelah, namun apabila kau hadirkan musibah, hatiku terpukul. Itu antara lirik dia. So teruskan kehidupan, InsyaAllah, yakin. Ada satu pepatah Inggeris, what doesn't kill you, it makes you stronger. Quote. Saya pun tak ingat Inggeris dia macam mana. Tapi bila kita diuji, sekiranya benda tu tak membuatkan kita mati, maknanya kita masih hidup lagi, maknanya kita akan jadi orang yang bertambah kuat. So teruskan kehidupan. Dan percayalah, bila kita kembali pada Allah, bila kita diuji, kita akan rasa nak lebih dekat dengan Allah tau. Time tu lah doa kita akan panjang-panjang, solat kita akan khusyuk sikit. Time tu lah baru semangat nak solat tahajud, mula nak jaga diri daripada maksiat. Dan percayalah, bila kita kembali pada Allah tu, Allah akan bagi kita jalan keluar dari penjuru yang tak disangka-sangka. So bila saya diuji time tu, dan bila saya kembali balik pada Allah, satu-satu jalan keluar Allah bagi. Dan akhirnya saya buat kesimpulan, betul lah, Allah uji ni sebab Allah sayang aku. Allah sayang aku. Allah nak aku kembali pada dia. Aku lama sangat lalai. Aku tak perasan banyak dosa yang aku buat. Aku lalai. So bila Allah uji, baru aku rasa terpukul. Barulah aku sedar yang aku ni hamba. Barulah aku rasa khusyuk sikit nak solat, panjang sikit doa. Dan akhirnya bila kita kembali pada Allah, wallahi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Siapa yang kembali pada Allah, yang bertakwa pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar bagi semua masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan bagi rezeki dari penjuru yang tak disangka-sangka. Sebab tu teruskan hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalnya. Saya pernah satu hari, saya time tu memang down. Allah je tahu betapa saya down ketika tu. Memang saya sampai saya rasa nak mati. Saya rasa sampai bilalah aku nak hidup ni. Memang down. Satu persatu masalah datang, satu persatu ujian datang. Semua orang lah pernah melalui fasa-fasa ujian ni. Penat, sedih. Dan akhirnya saya cuba buat satu keputusan. Saya baca balik kisah-kisah para Nabi. Saya baca balik kisah Nabi Adam. Saya amati balik ujian yang Nabi Adam lalui. Bayangkan Nabi Adam AS daripada syurga diletakkan di dunia, diuji dekat dunia. Lepas tu rasa bersalah pada Allah SWT. Lepas tu anak dia pula membunuh. Macam-macam ujian yang Nabi Adam lalui. Tapi Nabi Adam kuat dan dia teruskan kehidupan dan dia masuk syurga. Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun dekat kaum dia. Isteri dan anak dia pun menolak dakwah dia. Kaum-kaum dia menolak. Lepas tu Allah suruh Nabi Nuh buat kapal di tengah-tengah padang pasir. Lagilah kena kutuk. Apa kegila kau buat kapal kat tengah-tengah padang pasir? Kena maki, kena hamun. Nabi Nuh sabar. Dan akhirnya Nabi Nuh masuk syurga. Nabi Ibrahim kena campak dalam api, kena sembelih anak, kena berpisah dengan isteri bertahun-tahun, tak dapat anak sampai tua. Macam-macam ujian yang Nabi Ibrahim lalui. Nabi Ibrahim sabar, teruskan kehidupan. Nabi Ibrahim masuk syurga. So bila saya baca balik kisah-kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yunus tenggelam, ditelan dalam perut ikan nun 40 hari 40 malam. Nabi Muhammad SAW. So akhirnya saya muhasabah dek. Kenapa Nabi-Nabi dulu boleh kuat? Aku yang diuji sikit ni pun dah down. Dah rasa macam akulah ujian paling besar. Tak. Sebab itulah bagi saya cara terbaik nak pujuk hati kita. Bila diuji ni nak pujuk hati kita. Hayati, amati, dalami balik, selami balik kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Ketika tu Nabi dan sahabat pun tengah down. Lepas tu Allah pesan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Wahai Muhammad, kami kisahkan kepada kalian semua kisah para rasul yang terdahulu. Ma nusabbitu bihi fuadak. Kenapa Allah cerita balik kat Nabi kisah-kisah para rasul terdahulu? Untuk menguatkan hati Nabi SAW. Sebab tu cara paling ampuh juga nak kuatkan hati kita bila menempuh ujian ni, kembali balik pada Allah. Dan juga hayati, selami, dalami balik kisah-kisah rasul-rasul terdahulu, para Nabi terdahulu, para sahabat terdahulu, para ulama, tabi'in, tabi'-tabi'in. Macam mana mereka melalui liku-liku hidup. Sebab semua orang ada masalah. Lagi tinggi iman, lagi macam-macam ujian Allah bagi. Tapi ingat, dunia ni sekejap je. Bila kita bersabar, kita akan masuk syurga selama-lamanya. Bandingkan dunia dengan akhirat ni, dalam satu hadis yang sahih, Nabi umpamakan ibarat lautan. Kita celup laut tu, apa yang tersisa dekat jari kita, itulah dunia. Dan lautan yang luas, itulah akhirat. So kadang-kadang, janganlah disebabkan ujian yang sedikit tu je pun kita sanggup menggadaikan akhirat kita. Bayangkan kalau kita bersabar dengan ujian yang sedikit, yang diibaratkan ibarat setitik je daripada lautan yang luas tu. Bayangkan Allah bagi kita nikmat
seluas mata memandang dekat syurga nanti. Sebab tu sabar dan terus sabar. Moga Allah bagi kita kekuatan, insya-Allah. So, itulah perkongsian ringkas saya pada petang ini. Jangan lambat-lambat. Kesimpulan dia, kembali pada Allah. Maghrib ni kalau laki pergi surau, pergi masjid, pergi surau, solat maghrib berjemaah. Yang perempuan solat awal waktu. Malam ni jangan lupa baca Quran. Malam ni doa panjang-panjang dekat Allah, minta Allah kekuatan. Wallahu alam. Moga Allah bagi kita taufik dan hidayah untuk kita faham, amalkan dan sampaikan kepada yang tidak hadir. Jangan lupa pergi surau. Order t-shirt pahlawan dan Sri Kandi. Korang boleh pre-order sekarang sebab sampai esok last untuk free postage. So tekan je link dekat bio saya. Terhad 1111 sahaja. So sekarang ni dah nak habis dah, siapa cepat dia dapat. Dan tekan link di bio saya, InsyaAllah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.